Ya, sebagaimana yang kami wawarkan, hari ini 8 September merupakan Hari Literasi Sedunia. Sehubungan itu, kita ada 2 orang tetamu, adik-beradik, ya, dan mereka ni mempunyai minat yang sama. Sangat suka membaca dan mengumpul buku dan menulis juga. Kalau tengok daripada biodata mereka ni, wah, saya pun kagum. Saya perkenalkan, di sebelah hujung itu adalah Azizi Khalid, merupakan bekas peguam. Bekas apa tu? Daripada bekas peguam sebelum saya cakap apa. Bekas rakan sekolah penerbit kami. Azizi Khalid yang merupakan seorang usahawan, fasih berbahasa Melayu, Inggeris, Arab, lulusan Undang-Undang UIA, aktif dengan debat bahasa Inggeris, syarahan bahasa Arab, catur dan juga taekwondo. Wow, macam mana awak bagikan masa, ya? Dan sebelahnya ialah adiknya yang akan menyambut ulang tahun setiap kali raya. Aidil Khalid, 25 tahun, seorang masih lagi belajar, masih lagi menuntut, merupakan seorang penulis muda dan telah menghasilkan buku, novel remaja dan juga artikelnya. Ada novel bersiri disiarkan dalam Berita Harian. Ni kalau boleh kita tunjukkan di apa judulnya tu? Saya lupa pula. Dengan tinta. Okey, di sebelah sini kalau anda suka membaca Berita Harian dan juga cerpen, ini dia. Dengan tinta. Ya. Bermula semalam ya, Pak Ustaz? Bermula hari Ahad. Hari Ahad, ya? Pertama hari Ahad. Okey, hari Ahad itu dia. Kalau tengok laman Sanggar Kreatif dengan tinta, anda bacalah hasil karya daripada Aidil. Okey, cakap pasal membaca ni, antara perkara yang kita bimbangkan sangatlah kan di kalangan masyarakat kita di Malaysia ni, belum masih ada lagi budaya suka membaca. Kalau kita tengok di Jepun, di UK kan, kalau duduk sedang tunggu bas ke ataupun di dalam bas perjalanan jauh, mereka pasti akan memegang buku. Buku ni kau tak salah kau tak ada dikepit ke ataupun masuk dalam tas tangan. Tapi macam mana pula kalian berdua, Azizi dan juga Aidil, minat membaca tu telah dipupuk sedari kecil? Mungkin Azizi boleh cerita dulu. Saya rasa memang dari kecil lah minat membaca ni dipupuk daripada buku-buku Peter and Jane tu masa sebelum sekolah kan, umur 3-4 tahun begitu. Tapi saya rasa perkara paling signifikan lah dalam apa yang dilakukan oleh keluarga ialah masa saya di sekolah menengah dan Aidil saya masa di sekolah rendah masa tu. Bapa saya buat satu undang-undang ketika makan, dia panggil University at Dining Table. Setiap ahli keluarga mesti membentangkan satu topik yang dia baca pada hari itu. Bermula daripada adik saya yang paling bongsu, Alia, ketika tu saya rasa darjah 1 atau darjah 2. Darjah 2. Sehinggalah naik ke adik ketiga, lepas tu Aidil, saya, ibu saya dan kemudian ayah saya. Oh, okey. Maknanya ayah akan bentangkan satu isu ke apa yang termuat dalam akhbar dan kemudiannya dia bagi peluang untuk anak-anak berikan. Tak. Setiap ahli keluarga kena bentangkan topik masing-masing. Oh, okey. Jadi kalau satu hari tu kami tak baca apa-apa sebelum makan malam tu, semua bergegas-gegas lah kelang kabut pergi ke rak buku tengok apa yang boleh dibaca, baca sikit dan untuk nak dibentangkan masa makan malam. Okey. Dan macam mana pula dengan kalau di rumah tu untuk membangkitkan aura atau membangkitkan persekitaran yang kondusif untuk membaca, ada family sediakan ruang reading corner ke di rumah? Secara ni memang reading corner itu tidak ada secara spesifik, sebab saya percaya membaca ni kita tak boleh macam hanya di perpustakaan saja nak membaca, kita membaca di mana-mana. Jadi itulah program University at Dining Table itu sebenarnya sangat membantu, sebab kita perlu membaca dan bukan membaca secara ringan-ringan sahaja, sebab kita malam nanti kita nak bentangkan. Jadi maksudnya kita perlu membaca dengan tekun. Maknanya Abah tu menerapkan juga minda analytical jugalah. Begitu. Jadi saya rasa mungkin kita kena mulakanlah konsep tu University at the Dining Table. Dining Table. Okey, ini kalau anda lihat ni, ini ruang rak-rak buku yang di rumah Azizi. Rumah saya. Aziz bujang lagi ya? Sudah berkahwin. Sudah berkahwin ya. Oh, okey. Dan sekarang ni akan mulakan pula nanti dengan keluarga? InsyaAllah anak pertama due hari ketiga raya. Oh, ya ke? Oh, saya pula rasa. Wah, itulah dia. Dan bila mula, bila kita, tak semua orang bila membaca, kemudian lahir pula
seni menulis, ya, bakat menulis. Jadi untuk Aidil sendiri, Dia seperti kata Hamka, dia kata apabila seorang itu sudah banyak membaca, maka akan timbul sebenarnya keinginan untuk mengikat apa yang dibaca itu melalui tulisan. Jadi kalau saya percaya kalau mana-mana penulis pun kalau ditanya mereka akan jawab bahawa mereka bermula dengan membaca. Okey. Nak tengoklah hasil karya sentuhan Aidil, buku pertama Aidil yang satu yang Aidil tulis. Buku pertama. Okey, yang berjudul Bila Nisrah Kata Tak Mahu, terbitan Jemari Seni Publishing. Okey. Dan bagaimana pula dengan Azizi? Menulis ni. Lebih kepada blog ke? Saya ada saya menulis dalam blog, tapi saya rasa nak menulis buku ni memerlukan satu disiplin yang sangat tinggi lah. Beberapa kali juga saya cuba, tapi berhenti setengah jalan, tak sampai setengah jalan pun lah. Jadi saya rasa blog lebih mudah lah sebab dia entry-entry yang pendek kan. Dengar tu Aidil, awak memang ada bakat istimewa tau. Dia Kita pula cemburu. Sebenarnya menulis ni sama macam membaca juga. Dia kalau menurut Azizi Haji Abdullah, dia penulis mapan, penerima Sirat Award. Dia kata menulis ni adalah satu disiplin yang tidak ada disiplin. Maksudnya dia satu sistem yang tidak ada sistem sebenarnya. Sama macam membaca juga. Lain orang, lain cara membaca. Jadi dia sebenarnya terserah kepada diri sendiri lah macam mana kita nak mengatasi benda-benda seperti itu. Ya, bunyinya senang je. Tapi saya tetap cemburukan awak Aidil. Okey, Azizi, antara koleksi buku yang awak rasa macam satu buku yang sangat-sangat macam sangat berharga lah bagi diri awak, koleksi buku awak. Susah saya nak cakap yang sangat berharga sebab saya rasa semua buku berharga. Semua berharga. Dan sebab masa kalau saya di universiti dulu memang saya penuhkan bilik dengan buku, tapi masalah di UIA tu tiap-tiap tahun kena pindah. Jadi nak mengangkut buku tu memang agak susah lah. Jadi sebaik saya mengajar taekwondo. Jadi saya minta tolong anak-anak murid saya. Pertahankan buku awak. Saya minta tolong anak-anak murid saya. Di UIA pelajar antarabangsa kan. Jadi pelajar-pelajar daripada Afrika pergi ni agak badan besar-besar kuat-kuat. So, saya kata boleh tak tolong? So, dia untuk angkat. Patutlah awak masuk taekwondo. Okey, Azizi, awak ada bawa beberapa naskah buku ni. Mungkin awak nak ceritakan pada kami antara buku yang awak bawa ni? Ni buku-buku yang saya baca, yang sedang saya baca lah. Biasa dalam satu masa tu saya baca 3-4 buku tebuk-tebuk. Dalam satu masa? Jadi bila saya dah penat dengan buku ni, saya pindah ke buku. Jadi selalunya orang akan tekun baca satu. Okey, kalau satu buku tu mengambil 1 bulan ke 2 bulan tetap dengan satu buku itu. Tapi untuk Azizi bukan begitu tak, saya tebuk-tebuk dan tapi ujungnya nanti saya habis semua buku lah. Okey. Tak lupalah dengan buku, kalau misalkan kata ada 3 buku, awak mulakan buku dengan The Innocent Man, kemudian awak tebuk yang ini, tebuk Brain Rules, lepas tu tebuk pula dengan yang lagi satu ni, Kefahaman yang Wajib ni. Tak terlepas. Kalau terlupa tu saya backtrack lah 3-4 muka untuk ingatkan buat refresh balik kan. Okey, ini dia Brain Rules, 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home and School. Okey, nampaknya buku-buku jenis yang macam mana yang Azizi lebih gemari? Saya lebih pada non-fiction lah. Non-fiction. Kalau fiction terhad pada beberapa penulis je lah. Kalau non-fiction saya suka bersejarah, sedikit saya pun tak tahu nak kata genre macam mana, tapi apa-apa yang saya dapat kalau menarik minat saya baca lah. Sebab tu saya tebuk, kadang-kadang saya dah beli, saya nak 2-3 muka, saya tak suka, saya letak tepi, saya baca buku lain lah.